أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان Muqaddimah surah Al-Insyiqaq. Surah ini diturunkan di Mekah. Mengandungi 25 ayat. Dinamakan surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan apabila langit terbelah dan bumi diratakan serta mengeluarkan isinya, maka pada saat itu tiap-tiap seseorang akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Intisari kandungannya menerangkan peristiwa-peristiwa kehancuran alam semasa berlakunya hari kiamat. Kemudian diterangkan perihal manusia semasa berada dalam alam kehidupan ini, bahawa ia sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupnya dengan sedaya upayanya hinggalah ke masa dia kembali kepada Tuhannya. Kemudian ia akan mengetahui apa yang telah diusahakannya itu tercatat semuanya. Kesudahannya, sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan riang gembira menikmati balasan baik yang disediakan baginya. Sebaliknya, sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, serta ia akan menderita azab sengsara akibat buruk yang akan menimpanya itu, kerana ia dahulu semasa di dunia kufur ingkar dan tidak percaya kepada hari akhirat dan pembalasan. Bismillahirrahmanirrahim. Iza as-sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa iza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh, dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong, serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh, maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenak lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu. Tercatat semuanya. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surah amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Dan sesiapa yang diberikan menerima surah amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan ia akan menderita kebakaran neraka yang marak menjulang. Sebenarnya semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur ingkar. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Sangkaan itu tidak betul. Bahkan ia tetap kembali. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Maka aku bersumpah demi Mega dan malam serta segala yang dihimpunkannya. Dan bulan bila penuh cahayanya menjadi purnama. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaannya atau sebaliknya. Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mau beriman? Dan apakah pula alasannya bila dibacakan Al-Quran kepada mereka? Mereka tidak mau taat dan sujud. Tidak ada satu alasan pun bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati. Maka khabarkan kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Kita berada dalam penafsiran surah Al-Insyiqaq. Surah yang ke-84 pada juzuk yang ke-30. Surah ini surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah, mengandungi 25 ayat. Dinamakan dengan nama surah Al-Insyiqaq kerana dimulakan dengan perkataan izas sama'un syaqqat, dan apabila langit itu terbelah. Surah ini sebagaimana surah sebelum ini, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, kesemuanya menceritakan hal ehwal hari kiamat yang berkait dengan tanda-tanda kebinasan alam, kehancurannya, kebangkitan semula manusia dihisap, diberikan buku catatan. Diputuskan siapakah orang yang bertuah, yang beruntung, yang berjaya. Siapa yang celaka, yang menjadi ahli neraka. Surah ini dan surah sebelum ini menggambarkan kedahsyatan hari akhirat yang diikuti dengan hisab yang mudah bagi orang-orang yang beriman, ahli taat dan orang yang sentiasa melakukan kebaikan, yang dikenali sebagai ahlul yamin, dan hisab yang menyusahkan, yang menyukarkan kepada orang-orang kafir, yang dikenali sebagai ahlus syimah. Kalau dalam surah sebelum ini surah Al-Mutaffifin menceritakan tentang di manakah letaknya buku catatan.
pada Sijin atau pada Illiyin. Maka surah ini pula menceritakan bagaimana buku catatan itu dibentangkan dan diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Kandungan utama surah ini kerana ia adalah Makkiyah, ialah persoalan akidah dan gambaran bagaimana kedahsyatan kiamat. Maka dimulakan dengan beberapa perubahan alam yang berlaku. Seperti langit yang terbelah. Seperti bumi yang menjadi rata yang mengeluarkan segala isi perutnya. Dan beberapa tanda-tanda yang lain. Kemudian surah ini diikuti dengan menceritakan keadaan manusia ketika mana dibentangkan hisab. Dan menceritakan bagaimana manusia dahulu di dunia sibuk dengan urusan kehidupan mereka. Berpenak-penak dengan pekerjaan mereka. Maka setiap pekerjaan mereka itu akan menandakan kebahagiaan mereka atau kecelakaan mereka. Kerana setiap pekerjaan yang mereka berpenak-penak di dunia akan dihisap di hari akhirat kelak. Dan surah ini juga Allah bersumpah dengan waktu mega atau disebut Asy-Syafaq. Mega itu waktu di mana bila selepas maghrib keluar fajar merah. Keluar cahaya merah. Itu kesan daripada terbenamnya matahari. Dan ia merupakan tanda antara maghrib dengan isyak. Artinya bila bermula maghrib, keluar cahaya merah dengan tenggelam matahari. Dan bermula isyak bila semua cahaya merah ini hilang. Cahaya merah ini dinamakan sebagai syafaq. Dan Allah bersumpah dengan waktu ini. Waktu tenggelamnya matahari dan waktu maghrib dan isyak. Bagi menandakan peri pentingnya waktu. Bagi menandakan betapa singkatnya waktu. Betapa sekejapnya waktu. Supaya manusia melihat dunia ini dengan pandangan yang sementara. Dan demikian juga Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan. Dan bagaimana perbentukannya sehingga menjadi purnama. Ia juga menunjukkan tentang kitaran waktu. Yang bermula daripada hari yang pertama dan seterusnya sehinggalah bulan menjadi purnama. Dan kedua-dua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Perubahan itu. Sebagaimana Allah akan merubah alam ini. Itu dengan berlakunya kiamat. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan watak manusia hidup kat dunia memang sifatnya sentiasa penat. Seperti kita sebut sebelum ini. Dan diakhiri surah ini dengan memberi gambaran buruk kepada orang kafir. Dek kerana mereka tidak beriman dengan amaran azab yang tidak terperi sakitnya. Dan memberi pengecualian kepada orang yang beriman yang dalam keimanannya dihimpunkan bersamanya amal soleh. Allah akan mengurniakan kepada mereka ini pahala yang tidak pernah terputus. Wa imma dek kebaikan di dunia yang berterusan. Wa imma kerana orang-orang baik yang meneruskan doa dan mengikuti contoh kebaikan mereka. Maka orang beriman sentiasa ada pahala-pahala yang tidak putus. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Sama ada melalui doa anak-anak mereka. Atau doa orang-orang beriman sesama mereka. Salam orang beriman kepada ahli kubur. Dan lain-lain amalan penyebab kepada orang beriman tetap dapat pahala yang tak putus. Kemudian kalau kita lihat, surah ini mengandungi dua maksud ataupun kita katakan dua objektif utama. Yang pertama ialah menerangkan apa itu natijah amalan mereka pada hari kiamat kelak. Ini objektif pertama surah ini. Objektif kedua menceritakan bahawa bagaimana manusia ini cuma terbahagi pada dua, ahli syurga atau ahli neraka. Janganlah cerita nak jadi orang tengah, tak ada. Wa imam manusia ke syurga. Wa imam manusia ke neraka. Kelebihan surah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i bahawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu membaca surah ini. Izas sama'un syaqqat. Lalu bila sampai pada ayatnya dia sujud. Lalu memberitahu bahawa itulah tempat di mana Rasulullah sujud. Iaitu dalam surah Insyiqaq ada ayat yang mengandungi sujud tilawah ataupun sujud sajdah. Sujud tilawah yang menunjukkan kemuliaan surah ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi wa Ibnu Majah daripada Abi Rafi' katanya, aku solat bersama Abu Hurairah, solat Isyak. Lalu beliau membaca izas sama'un syaqqat. Lalu sampai ayat tertentu beliau sujud. Lalu aku bertanya kepadanya, kenapa engkau sujud? Maka Abu Hurairah menjawab, sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqah.
kerana waktu aku sembahyang belakang Abu Qasim, yakni nama Nabi SAW. Dan Rasulullah sujud bila baca surah ini. Dek, kerana itu aku sujud sehinggalah aku bertemu dengan Allah. Dalam riwayat Nasa'i daripada Abu Hurairah katanya, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi izas sama'un syaqqat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kami sujud bersama Rasulullah pada dua surah. Yang pertama pada surah Insyiqaq, yang kedua pada surah Al-Alaq. Artinya dalam juzuk yang ke-30 ada dua surah yang mengandungi sajdah. Sujud sajdah atau ayat sajdah atau dipanggil sujud tilawah. Iaitu pertama surah Insyiqaq dan yang kedua ialah surah Al-Alaq. Bila surah itu mengandung ayat sujud, maka surah ini ada kemuliaan dia. Mana-mana surah yang ada ayat sujud. Itu ada 14 tempat ayat sujud dalam Al-Quran. Dalam pada juzuk ke-30 ada dua tempat. Pertama dalam surah Insyiqaq, yang kedua dalam surah Al-Alaq. Ini kelebihan surah ini. Allah Ta'ala berfirman, izas sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila langit itu terbelah dan sudah pasti ia mengikuti perintah Tuhannya dan sememangnya dia akan patuh pada perintah Tuhannya. Dan Allah menceritakan bagaimana kemusnahan alam bermula daripada langit. Maka langit ini akan terbelah. Langit ini akan pecah berkeping-keping. Langit ini akan mempunyai lubang-lubang yang besar seperti pintu-pintu yang banyak. Dalam ayat-ayat yang banyak bagaimana Allah Ta'ala menceritakan kehancuran bumi ini dengan bermula kehancuran langit yang memayungi manusia. Dan Allah menyatakan wa azinat artinya tunduk. Li rabbiha kepada perintah Tuhan. Allah perintahkan langit musnah, maka dia mentaati Allah untuk dia hancur binasa. Wa huqqat dan sememangnya namanya makhluk Allah dia akan patuh pada Allah. Allah nak beritahu pada manusia yang banyak perangai melawan. Kerana antara makhluk Allah yang paling banyak lawan, manusia dan jin. Paling banyak lawan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Tiba-tiba manusia yang asal lemah daripada air mani hina. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Tiba-tiba mereka ni suka bergaduh dengan Tuhan. Khasim yang lawan Tuhan maksudnya. Pada perintah-perintah Allah mereka lawan. Mereka melambatkan, mereka menundakan, mereka menangguhkan. Mereka tak meletakkan prioriti. Itu semua sifat-sifat pemusuhan hamba Allah kepada Tuhannya. Maka belajar daripada alam. Alam mentaati perintah Allah secara mutlak. Lihat bagaimana matahari tenggelam pada waktunya. Dan muncul pada waktunya. Dan tidak pernah terlewat. Dan ketika mana Allah menggambarkan berakhirnya alam ini, lihat ketaatan mereka. Bila Allah menyatakan, izas sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha. Dan apabila langit itu terbelah. Dan dia mentaati Tuhannya dalam hal itu. Wa huqqat dan sememang dan semestinya dia akan taat. Kerana dia hamba Allah. Macam kita sebutlah, kita kan hamba Allah. Patut tunduk pada Allah. Dan memang dan semestinya kita kena buat macam tu. Sebab itu kerja kita ialah bersungguh-sungguh untuk mematuhi perintah Allah. Jangan duk berdalil, jangan duk berbasi-basi, jangan duk beralasan. Jangan duk salahkan orang tu, salahkan orang ni dalam mentaati Allah. Saya bukan tak nak taat, tapi banyak benda ni. Maka ini semua bukan watak orang beriman. Belajar daripada alam. Bagaimana mereka mentaati Allah. Maka Allah menyebut bagaimana hancurnya langit. Akhirnya langit ini tunduk dengan perintah Allah. Wa izal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Lalu mengeluarkan segala isi perutnya. Dalam bumi ni ada macam-macam. Ada besinya, ada emasnya, ada bijihnya, ada semua benda. Bila mana berlaku kiamat, maka bumi ni akan terbelah. Dan mengeluarkan segala isi perut dia. Umpama seorang yang makan lalu dia muntah keluarkan semua. Sehingga perutnya kosong. Tak ada apa-apa. Last kali muntah keluar tahi. Muntah hijau, muntah tahi. Dia keluar semua. Demikian bumi dia memuntahkan segala isi perutnya. Wa takhallat. Takhallat artinya kosong terus. Tak ada benda dalam bumi tu. Tanah-tanah tu keluar belaka. Dan termasuk yang mati di dalamnya. Yang dikuburkan. Semuanya keluar. Sebagai gambaran kebangkitan manusia. Wa adhinat li rabbiha. Dan pasti dia tunduk pada Tuhannya.
Wa huqqat, dan semestinya dia akan tunduk. Kerana ini perintah Allah yang tidak dikalahkan, perintah Allah yang berkuasa, perintah Allah yang tidak boleh dilemahkan. Contoh kalau kita kata tengok alam, bagaimana Allah ciptakan dan Allah letakkan sistem. Tidak pernah alam ini melawan sistem Allah. Kenapa? Kerana Allah berkuasa tidak boleh dilawan. Tidak boleh dicabar. Maka manusia ni, kerana rahmat Allah banyak pada mereka. Dan Allah Ta'ala beri peluang. Allah letak sistem. Daripada mula manusia terjadi air mani yang hina, sehingga kita menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, dewasa dan tua bangka. Akhirnya dalam kubur. Sistem ni kita pun tak boleh ubah. Ini sistem badan manusia kita tak boleh ubah. Maka sistem ikhtiar. Ikhtiar maksudnya benda yang Allah beri pilihan pada kita. Untuk taat atau derhaka. Yang sistem tubuh badan ni kita tak ada pilihan. Sampai masa berubang kita. Sampai masa tua. Dan umur ni bergerak dan kita tak boleh ubah. Tak ada pun orang boleh ubah. Melainkan mereka tipu diri sendiri. Ubahlah ikut IC pun. Ubahlah cerita korang saya sebenarnya bukan umur 49 baru 19 tahun. Ubahlah macam mana pun dia tak akan ubah hakikat. Realiti. Yang ada pada tubuh badan manusia. Ia akan terus bergerak. Sampailah kita tua. Tetapi secara pilihan dalam mentaati Allah. Itu je Allah beri kelonggaran. Itu Allah kata pilih antara taat ataupun derhaka. Dalam taat itu ada manfaat dunia dan akhirat. Dan dalam derhaka itu ada mudarat dunia dan akhirat. Lihat sistem yang Allah buat semuanya patuh. Tinggal lagi pilihan itu yang kamu tak nak patuh. Atas sistem badan kamu pun patuh. Sampai masa kita lapar, kita pun nak makan. Sampai masa kita penat, kita pun nak tidur. Sistem itu. Sampai masa kita sakit, kita pun nak rehat. Sampai masa kita tua, kita mula lemah berjalan dan berlari. Dan kita tak boleh ubah. Tak mampu kita nak ubah. Dan umur ini bergerak dan bergerak dan bergerak. Sampai pada akhirnya. Maka kata Allah, sepatutnya kamu semuanya taat pada Allah. Tapi sebagaimana kita sebut, manusia suka lawan. Kemudian Allah menyebut, ya ayyuhal insan, hei manusia. Wahai manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, maksud di sini maksudnya ialah Islamnya dan kafirnya. Kamu hidup di dunia ini melakukan pelbagai kerja, melakukan pelbagai amalan. Kamu bersungguh-sungguh, kamu berjuang. Dan ingatlah segala kesudahan amalan kamu, segala kesudahan usaha kamu kepada Tuhan kamu. Yakni kepada kematian yang dengannya kamu akan bertemu Tuhanmu. Tuan-tuan, kita usaha macam mana pun, dia menuju kepada satu titik kematian. Yang merupakan pertemuan dengan Tuhan, yang merupakan penghisaban atas apa yang kita kerjakan. Disebut dalam hadis. Diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi daripada Jabir daripada Abdullah katanya. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata, Qala Jibril berkata, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Jibril kata, wahai Muhammad, hiduplah macam mana pun kamu nak hidup, kamu akan mati. Nak hidup macam mana? Hidup cara sihat, pergi gym setiap hari, tidur pun dalam gym. Sihat tak, kesudahannya mati. Hidup dengan cara nak makan je sampai sudah. Kesudahannya pun mati. Hidup dengan cara A ke B ke C, D, semua kesudahannya kata Jibril, ish masyid. Hiduplah macam mana kamu pilih nak hidup. Hidup berdaya, hidup langgar daya, ikut suka kamu lah. Tapi kamu akan mati. Yang tu kamu tak boleh ubah. Dan tak ada guru yang boleh ajar cara tak nak mati. Tak ada. Ada guru kata, ada guru boleh ajar cara nak kuruskan badan. Ada guru boleh ajar. Cara nak suruh perut tak bunci, ada guru boleh ajar. Cara tak nak ngantuk dan kuliah, ada guru boleh ajar. Tapi cara tak nak mati tak boleh. Kerana itu kesudahan kita. Sebab itu kata Jibril, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup macam mana kamu nak hidup, kamu mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Sayanglah siapa pun kamu nak sayang, kamu akan berpisah. Nak sayang kucing, pisah dengan kucing. Nak sayang pasangan kita, kita akan berpisah dengan pasangan kita. Macam mana pun kita sayang, sayang tidak akan mengekalkan apa yang kita sayang. Tuan-tuan sayang apa atas dunia ni, tuan-tuan akan cerai dengan dia. Berpisah dengan dia, hidup atau mati. Wa'mal ma syi'ta.
Dan kerjakan apa yang kamu nak kerjakan. Fa innaka mulaqi. Sesungguhnya kamu akan jumpa Tuhan kamu. Ini ayat ini. Ya ayyuhal insan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu hidup di dunia dengan segala kepenatan kerja-kerja kamu. Dan ingat kamu akan jumpa Tuhan. Kamu akan mati. Jadi kita pun nilai baliklah kita sibuk ke mana. Oh, saya sibuk kerja petani. Saya sibuk kerja nelayan. Saya sibuk kerja oil and gas. Saya sibuk kerja cikgu. Saya sibuk kerja kilang. Baik apa pun kesibukan kamu, akhirnya akan ditanya oleh Allah. Jumpa Allah. Maka perhatikan apa yang kamu buat. Baik ke buruk? Sepanjang kalau kamu kerja nelayan, duk ambil ikan orang ke? Ambil pukat orang ke? Ambil bubur orang ke? Atau kamu usaha dan bertawakal pada Allah. Sepanjang kamu dia petani, kamu duk ambil tanah orang ke? Ubah sepadan tanah orang ke? Semua kebaikan, semua kejahatan, kamu akan bertemu dengan Tuhan. Kemudian kata Allah, saya sudah menyebut tentang manusia akan bekerja dan mereka akan jumpa Allah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Dan akhirnya sampailah pada hari kiamat kelak. Manusia akan dihisap. Adapun orang beriman. Adapun orang beriman itu orang yang diberikan kitab catatannya di tangan kanan. Maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dan kembali kepada keluarganya yang beriman. Dengan penuh gembira. Ayat ini menunjukkan bahawa perkumpulan keluarga yang pertama ialah sesudah hisap. Contoh waktu berlaku kiamat, tak ada orang kenal sesiapa. Sebagaimana kita dah baca surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi sahibati wa bani. Hari di mana seseorang itu akan berpisah dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari isteri dan anak-anaknya. Semua orang sibuk dengan urusannya. Tetapi ketika mana ditegakkan hisap, waktu itulah barulah orang beriman akan kenal keluarga dia. Keluarga yang beriman akan kenal keluarga yang beriman. Dan ketika mana mereka mendapat buku catatan tangan kanan, mereka dek gembira mereka pergi jumpa dan kadang melompat kegembiraan keluarga mereka untuk beritahu mereka telah berjaya. Ini disebut ayat ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu, dan pulang ila ahlihi, kepada keluarganya, masrura. Ini waktu pertemuan pertama. Ini belum lagi cerita jumpa di syurga. Ini cerita jumpa sebelum masuk syurga. Bila selesai hisab. Lalu berkumpullah. Diriwayatkan ketika mana dihisab seorang hamba. Yang lain menunggu dari kejauhan. Tunggu. Kalau hamba ini dihisab oleh Allah. Maka dia jauh, dia melihat orang ini tersenyum. Lalu mereka menyatakan ini muka orang bahagia. Lalu mereka pun tumpang bahagia. Ini kalangan orang beriman. Dan orang ini pun memberikan khabar gembira tentang apa yang telah dilaluinya. Allah telah memudahkan hisab aku dan Allah masukkan aku dalam syurga. Dan semua keluarganya bergembira. Dan ada pun sebaliknya, orang kafir melihat dari kejauhan muka tu muram durja. Lalu mereka berkata ini muka membawa berita yang buruk. Lalu mereka sendiri pun takut sebab mereka pun di kalangan yang sama, orang yang buruk. Keluarga-keluarga kafir. Jadi ada keluarga-keluarga beriman, ada keluarga-keluarga yang kafir. Kemudian kata Allah SWT, ketika mana menyebut pulang kepada keluarganya gembira. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Manukishal al-hisab uzziba." Qalat faqultu afalaysa Allah Ta'ala qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala laysa zalika bil hisab walakin zalika al-'adl wa manukishal hisab yaumal qiyamah uzziba. Kata Nabi SAW, siapa yang dipanjangkan hisab, maka dia akan diazab oleh Allah. Lalu kata Aisyah, bukankah Allah menyebut dia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Lalu kata Nabi SAW, orang beriman, dia tak panggil hisab dengan maksud hisab sebagaimana orang kafir, tapi dia panggil al-'aud, cuma bentang. Tengok gitu je. Tengok sepintas lagu. Artinya al-'audu dengan al-hisab satu benda yang berbeza. Orang kafir hisabnya akan dihalusi satu persatu untuk menambahkan azab. Orang beriman hisabnya hisab cincai. Maksud hisab cincai ni maksudnya dia panggil ardus sari'. Dia macam tunjuk macam tu. Macam tuan-tuan beli rumah agreement tu dia pun tunjuk. Tuan-tuan tak baca pun. Peguam pun tak nak baca. Tantangan dia. Kira ya lah tu. Dia beli lah tu. Tantangan. Dia tengok agreement kereta. Tuan-tuan baca agreement kereta. Panjang tuan-tuan beli kereta. Ada baca agreement. Tak ada masa nak baca. Yakin percaya je.
Dan yang tukar bagi agreement tu dia baca, dia pun tak baca. Pakat tak baca, pakat percaya je, sign. Itu panggil al-ard. Tanpa kita menghalusi benda tu tak ada. Maka orang beriman dibentangkan amalannya, dia panggil al-ard. Kisahnya berbentuk bentang saja. Tidak dinukisha, tidak diperhitung satu persatu. Ada pun orang kafir diperhitung satu persatu. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis. Man nukisha fil hisab faqad uzziba. Siapa yang dibincangkan, dipanjangkan hisab, dia tanda di azab. Ini bagi orang kafir. Ada pun orang beriman yang soleh, yang bertakwa. Tak termasuk orang beriman yang fasik. Yang bertakwa, yang soleh. Mereka ini dihisab dengan begitu cepat. Dan pulang pada keluarga mereka dengan gembira. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Innakum ta'maluna a'malan la tu'raf. Wa yushikul ghaib an yathuba ila ahli. Famasrurun au makzum. Au makzum. Sesungguhnya kamu melakukan amalan di dunia yang kamu tak tahu nilainya. Kamu buat satu amalan di dunia, kamu tak tahu nilai. Dan hampirlah seorang itu, bila dia tahu amalan itu nilainya tinggi, dia melompat bertemu keluarganya kerana gembira. Melompat. Gambaran hari kiamat kelak melompat. Macam tuan-tuan tengok, bila orang buat go kan, dia gembira, dia pun melompat-lompat gembira. Macam saudara kita di Palestin dapat tembok apa ni, Mirkaba ataupun kereta kebal, dia punya seronok, dia pun lompat-lompat seronok. Gambaran. Ini disebut dalam hadis, iaitu an yathuba ila ahli. Dia melompat-lompat bertemu keluarganya kerana gembira. Kerana ada amalan dia tak tahu nilai, rupanya besar amalan. Dan ada amalan pula, rupanya ada dosa. Kita tak perasan. Tak ada amalan, kita anggap macam dosa kecil, rupanya besar. Ada amalan pula yang dilakukan oleh orang beriman, dia rasa pahalanya tak besar. Rupanya besar pahala dia. Dan Allah tunjuk yang ni. Dan seringkali, bila kita baca kisah pada ulama' yang dijumpai dalam mimpi. Mereka sentiasa ditanya kalau jumpa dalam mimpi, apakah penyebab kamu masuk syurga? Maka setiap mereka menyebut satu amalan, mereka tak pernah sangka itu amalan baik. Tak pernah sangka. Sebab kita ni pada penilaian kita dah tak amalan kebaikan yang besar-besar ni lah. Tapi yang kecil-kecil yang tanpa kita perasan tu. Rupanya itu kebaikan, dia ikhlas, dia kita pun tak ingat kebaikan tadi. Kadang-kadang kita mungkin tengok ada sampah, sarap, kita pun tolong kutip. Kita pun taklah fikir besar sangat. Bukan benda besar. Kadang-kadang kita tengok perkara yang mungkin membahayakan orang, kita pun tolong alih. Kita pun tak rasa besar sangat. Dan ini disebut dalam hadis. Ra'aitur rajul yataqallabu fil jannah bisyaqatin amataha. Aku tengok ada seseorang masuk syurga, bergolek-golek dalam syurga. Maksud bergolek bergembira. Hanya kerana dia buang duri yang menyakiti orang di tengah jalan. Kita tuan buang benda tu kan kita tak rasa besar. Tapi kalau pergi haji rasa besar. Pergi haji, pergi umrah. Itu satu bas hantar sebab besar. Kita rasa besar benda tu. Makan masa. Tapi yang buang duri-duri ni tak adalah kita rasa besar sangat. Kadang-kadang tolong bersihkan surau masjid, tak adalah rasa besar sangat. Rupanya di sisi Allah besar. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, kamu melakukan satu amalan di dunia yang kamu tak tahu nilainya, tapi hari akhirat kelak, kamu melompat gembira dia besar ni. Pulang keluarga dengan keadaan gembira, kerana besar. Dan sebaliknya ada yang buat benda yang dia tak tahu besar dosa. Akhirnya dia pulang dengan duka cita pada keluarganya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, golongan yang kedua. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang mendapat buku catatan dengan tangan kirinya di sebalik belakangnya, fasawfa yad'u thubura, mereka menyebut-nyebut meratap-ratap akan kehancuran mereka, wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk neraka yang menjulang api. Artinya orang yang dapat buku kiri dia kata, aduh hai celakanya aku, binasanya aku, hancurnya aku. Ini sebut yad'u thubura. Mendoa-doakan kecelakaannya. Sebab dah tahu buku catatan kiri. Lalu mereka pun mengeluh. Binasalah aku, hancurlah aku. Menyesallah aku. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia dihumbangkan dalam neraka yang menyala apinya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Watak mereka. Yang orang kafir ni sebab apa? Allah tak sebut kafir gitu je. Mesti disebut sebab apa? Innahu, kerana dia dahulu di dunia. Kana fi ahlihi masrura. Hidup bersama keluarganya dengan keadaan gembira, mengikut hawa nafsu dan melanggar perintah Allah. Dulu dia dengan geng-geng dengan keluarga-keluarga dia melakukan penderhakaan,
Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh gembira. Innahu, yang kedua, innahu dhanna an lan yahud, dan dia tidak pernah percaya akan adanya hari kebangkitan. Dia tak pernah percaya bahawa akan kembali semula manusia hidup untuk dihisap. Lalu Allah Ta'ala menjawab sangkaan buruk mereka. Bala, bahkan inna rabbahu kana bihi basira. Allah melihat setiap perbuatan mereka. Lalu dihisap setiap amalan mereka. Tiada tersembunyi di sisi Allah apa sahaja perbuatan mereka. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang gambaran orang-orang kafir, mereka kat dunia hidup penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ketawa. Itu petunjuk mereka. Kata Ibn Zaid, kalau kita tengok, bila Allah menyebut orang beriman di dunia dia penuh dengan sedih. Dia penuh dengan kerungsingan, dia penuh dengan kebimbangan, dia penuh dengan ketakutan. Dalam Al-Quran Allah menyebut. Dalam surah At-Tur, surah yang ke-52, pada ayat yang ke-36, 37. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Kami dahulu di dunia sentiasa bimbang. Allah terima tak amalan kita ni? Syurga ke kita ni? Apakah dapat buku catatan kanan? Apakah kubur kita dilapangkan? Duk bimbang. Akhir doa banyak-banyak. Ya Allah, lapangkan kubur kami. Cahayakan kubur kami. Ya Allah, pelihara kami daripada api neraka. Ya Allah, masukkan kami dalam syurga. Itulah doa orang beriman. Yang kita doa sebab kita bimbang. Kalau kita tak bimbang, kita tak payah doa. Kerana kita bimbang, lalu kita pun doa, Ya Allah, ajirni minan nar. Selamatkan aku dari neraka. Allahumma adkhilnil jannata. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Ya Allah, jadikan kuburku bercahaya. Kita doa dan bimbang. Macam mana kesudahan kita? Bagaimana nanti kita melihat malaikat maut? Orang beriman ada jiwa tu, jiwa bimbang. Akhirnya dia menangis kerana ketakutan. Akhirnya dia minta Allah, tolonglah doakan untuk saya. Tak ada seorang pun dia akan rasa selesa. Saya tak ada doa dah sebab memang masuk syurga. Bila kuliah tak pernah tinggal, masuk syurga dah saya. Tak ada pun. Lagi dia komit pada kebaikan, lagi bimbang dia. Dalam Quran, Allah mensifatkan orang beriman kat dunia sentiasa sedih. Dia bimbang amalannya. Tapi orang kafir pula, kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah menceritakan watak orang kafir kat dunia, mereka cuma mencari kegembiraan. Allah berfirman, innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka dahulu hidup kat dunia cuma nak bergembira, cuma nak berseronok, cuma nak bergelak ketawa, cuma nak ikut hawa nafsu mereka. Lalu mereka cari apa yang boleh gembira. Tak pernah fikir ada neraka, tak pernah fikir tentang akan mati, tak pernah fikir akan ada hari kebangkitan, ada hari soal jawab, tak pernah rasa apa. Sebab itu mereka berani melawan perintah Allah. Ini gambaran. Kemudian Allah Ta'ala sesudah menyebut keadaan manusia yang berjaya dan yang gagal, kecewa, yang menyesal, berputus asa. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang penegasan akan berlakunya kiamat dan keadaan huru-hara yang ada dalam kiamat dengan firman-Nya, fala uqsimu bisyafaq, aku bersumpah dengan waktu syafaq, wal laili wama wasaq, dan malam apa yang terkandung di dalamnya, semua perkara, wal qamari iza tasak, dan bulan bila ia terus bergerak sehingga dia menjadi bulan purnama, bertukar sampai bulan purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq, maksudnya kamu akan melalui peringkat demi peringkat. Dari sudut kesusahan, sebahagiannya akan lebih susah daripada sebahagian yang lain. Yang pertama, kamu akan menghadapi, bila Allah sebut, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan naik satu tingkat pada satu tingkat. Satu tingkat. Makin lama makin susah. Apa dia yang dimaksudkan? Pertama, kita akan melalui mati. Contoh, proses kita dalam dunia dah susah. Siapa pun hari ni kita tanya orang kaya, senang tak? Susah nak boleh kekaya ni. Kita tanya orang pandai, susah tak nak pandai? Susah nak sampai ke pandai ni. Tanya siapa pun, yang berjaya dia akan cerita susah. Ini dipanggil la tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia ni dia akan meniti peringkat susah, lebih susah. Kat dunia tuan-tuan rasa susah tak? Susah lah Ustaz. Nak minta kerja susah. Nak cari duit susah. Itu susah. Rasa susah. Susah main orang politik pula lagi susah. Tak, kita akan terus mendaki kesusahan. Kesusahan kedua yang berikutnya lah mati.
Bila mana kita malakul maut, berlaku kesusahan yang berikut. Sakit mati, proses dalam kubur, dia ada tabak lagi. Kemudian lagi susah lagi, apa dia? Hari akhirat. Dibangkitkan manusia. Kemudian susah lagi, waktu dihisap. Kemudian susah lagi, waktu melintasi sirat. Menakutkan, walaupun dah hisap tangan kanan. Timbang dah berat. Tapi bila tengok sirat, jambatan yang menentasi neraka jahanam, maka orang beriman tengok bimbang ni, bimbang lagi susah. Ini lagi susah ni. Ini penentu. Penentu. Lalu mereka pun bergerak di atas lintasan tadi. Ada seperti kilat, kata Nabi SAW. Ada seperti angin taufan. Ada seperti kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti orang yang berlari kencang. Ada yang berjalan pantas. Dan ada yang mengangkak. Ada yang mengangkak, kejap jatuh. Jalan, jatuh, mengangkak dia. Bergantung, bergayuk dia. Sehinggalah akhirnya dia selamat juga. Itu tahap-tahap. Kerana setiap orang meniti dengan cahaya amal mereka. Manakala orang munafik, asalnya nak tumpang cahaya orang beriman. Orang beriman tak izinkan. Kerana Allah tak benarkan. Dan orang beriman berkata, pergi cari sendiri cahaya. Lalu mereka menyangka cahaya ada di belakang. Mereka pergi ke belakang. Lalu orang beriman semuanya melintasi. Lalu mereka dalam kegelapan. Lalu mereka pun jatuh dalam neraka jahanam. Itu orang munafik. Sebab dia pura-pura Islam. Maka diberikan dia peluang untuk tunjukkan kepalsuan dia. Maka ini gambaran yang disebut oleh Allah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan mendaki satu peringkat. Satu peringkat. Lebih sukar, lebih sukar, lebih sukar. Sampailah masuk syurga. Dan ianya berakhir. Dan semua pendakian tersebut dengan amal soleh. Falaqtahamal aqabah. Kamu akan melintasi halangan demi halangan. Aqabah, yang di tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kata bila kita kan bila makin tinggi, makin susah. Tuan-tuan pernah hiking. Kalau tuan-tuan hiking, mula-mula tengok atas macam okey. Cuba naik. Naik 10 meter pertama, 10 meter kedua. Sampai 100 meter dah sakit belakang dah. Yang asal buat bekal macam-macam tu rasa nak tanggalkan semua. Yang asal buat nasi biryani bawa kemah, bawa beg, bawa macam-macam. Akhirnya nak tanggal kalau boleh nak buang baju sekali. Kenapa? Makin lama makin berat. Semua bebanan tu walau seringan mana pun berat. Sampailah kita sampai ke puncak, barulah lega. Begitu gambaran disebut dalam Al-Quran, falaqtahamal aqabah. Kamu akan merentangi halangan tinggi. Yang makin tinggi makin suka, makin susah, makin susah, makin susah. Kemudian kata Allah, selepas menyebut tentang hakikat yang akan dilalui oleh manusia. Fama lahum la yu'minun. Dah kenapa kamu masih tidak mau beriman? Tempelak kepada orang kafir. Sebab apa kamu tidak mau beriman? Kamu tahu bahawa ini semua Allah ciptakan. Kamu tahu kesedaran kamu mati. Kamu tahu Allah dah sebut dalil-dalil akan adanya hari kebangkitan. Allah dah tunjuk dengan segala alam ciptaan Allah, perubahan yang berlaku pada alam. Allah mengembalikannya asal. Ni matahari asal muncul, kemudian tenggelam, kemudian Allah munculkan balik. Lihat sistem pengembalian tu. Lihat bulan asalnya kecil, kemudian besar-besar mengambang, kecil-kecil balik, hilang, kemudian timbul balik. Itulah perubahan. Sama macam manusia, kamu daripada tak ada apa kecil, tak nampak. Benih. Kemudian ada, naik, kemudian mati tak ada. Kemudian Allah akan bangkitkan semula sebagaimana asal ada. Pada pengulangan alam itu, ialah bukti tentang kekuasaan Allah dalam mengembalikan manusia untuk hisab. Kita tengok, saya katakan bulan. Ada kemudian tak ada. Ada balik lepas tu. Matahari tak ada. Kemudian ada balik. Tumbuh-tumbuhan. Daripada tanah gesang. Kemudian ada. Kemudian tak ada balik. Kemudian ada balik. Bersilih ganti. Sama juga manusia. Asal tak ada. Kemudian ada. Kemudian diadakan balik. Apakah sukar? Sebagaimana perjalanan makhluk-makhluk yang lain. Lalu Allah tanya dengan segala hujah ini. Fama lahum la yu'minun. Apakah sebab mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Di sini ayat sujud. Dan bila mana dibacakan kepada mereka Quran, mereka tidak mau tunduk patuh dan sujud. Baik, bila sebut, kenapa kamu tak beriman? Kerana sumber iman itu ialah Al-Quran. Dan Al-Quran Allah jadikan ia kekal sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kerana ia adalah hujah yang Allah berikan kepada manusia. Tentang untuk beriman bukanlah benda yang sukar. Kan dapat dilihat melalui wahyu yang terbuka dan wahyu yang tertutup. Wahyu terbuka ialah alam yang terbentang luas.
yang menunjukkan adanya Tuhan dan kekuasaannya. Dan wahyu yang tertutup, yakni Al-Quranul Karim, yang terus kalau dibaca, diambil ilmu, diambil faedahnya, diambil petunjuknya, dibaca dengan munsif, dibaca bukan dengan jiwa prejudis, bukan dengan jiwa untuk melarikan diri daripada kebenaran, nescaya dia akan dapat petunjuk. Lepas tu tuan-tuan, Quran ini bergantung pada niat kita baca. Kalau baik niat kita dalam mana kita membaca Al-Quran, maka kita akan dapat. Sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita membacanya dengan tadabbur. Tadabbur yakni kita kaitkan diri kita dengan ayat yang kita baca. Bukan kita tengok ayat ni, oh cuma cerita makna ni. Seolah tak ada kaitan dengan kita. Dia ada kaitan dengan kita. Tuan-tuan baca kisah Ad, kisah Samud, ada kaitan dengan kita. Ini kaum yang gagah perkasa Allah musnahkan. Bagaimana pula kita yang tak ada apa-apa. Ini yang lebih panjang umur pada kita. Akhirnya berkesudah mati. Apatah kita yang tak panjang umur. Kita nak sombong ke mana? Hanya sekadar kita umur 60 rasa sombong. Orang dulu umur 600 tahun. 300 tahun, 400 tahun. Akhirnya habis. Hanya kita adalah kekayaan sikit-sikit nak sombong. Orang dulu kekayaan mereka melimpah ruah. Kaya mereka. Akhir kesudahan mereka. Baca kisah Qarun. Itu tadabbur. Tadabbur, bila kita baca ayat, kita menghubungkan dengan diri kita. Kita hubungkan dengan diri kita sehingga kita melihat kita salah satu daripada ayat itu. Maksudnya kita masuk dalam tu. Bila kita masuk dalam tu, barulah dapat petunjuk. Tapi kalau kita kata, saya tak ada kena mengenai, itu cerita. Lalu kita menganggap Quran seperti bacaan sejarah, sebagaimana orang munafik. Setiap kali turun ayat Al-Quran, mereka memandang sesama mereka. Kena kat kita, tak kena. Oh tak kena, tak ada kaitan. Tak ada kaitan kata munafik. Sebab itu mereka tak dapat petunjuk. Orang beriman bila baca ayat Al-Quran, walaupun sebut pada wahai ahli kitab, mereka nampak ini seruan juga untuk mereka. Bila disebut wahai ya ayuhan nas, mereka nampak untuk kita. Untuk mereka. Dan semua ayat, ini makna tadabbur. Bukan tadabbur tuan-tuan tengok, oh faham makna, faham. Saya dah tadabbur, tak faham makna. Bagaimana awak tak faham dengan makna kehidupan awak? Kesudahan kehidupan awak. Lagi itu awak tak akan disebut sebagai bertadabbur. Baca satu ayat dan lihat diri kita dalam ayat ini. Kat mana? Di mana kita dalam ayat ini? Sampai kita berjaya memasukkan diri kita dalam ayat ini. Dan ayat ini masuk dalam diri kita. Maka itu tadabbur. Akhirnya kita tahu bahawa Allah sedang bercakap dengan kita. Allah sedang memberi arahan kepada kita. Memberi perintah kepada kita. Allah bukan bercakap dengan fulan bin fulan, lalu kita tak ada kena-mengena. Tak, kita. Sebab itu dia sebut hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Bila dibaca Quran, mereka tak nak tunduk dan patuh. Tidak mau mengakui kebenaran. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang kafir terus dengan watak dan sifat mereka mendustakan. Contoh perkataan yukadzibun, mendustakan tanpa baca pun. Masalahnya orang kafir, dia tak nak baca. Dia kata bohong. Macam kita sebut satu statement, dia tak nak cek, dia tak nak tabayun ke apa, dia kata tak percaya. So, kalau kita jumpa dengan orang, kita cakap satu benda, kata tak percaya, tak percaya. Macam mana kita nak beritahu? Cuba awak kaji, cuba awak tengok dululah. Awak jangan pantas saya cakap tak percaya. Asal saya bercakap, saya tak nak dengar. Sebab itu Allah sebut, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan watak orang kafir tetap kata tak percaya. Mereka bukan nak baca. Mereka cerita tentang, oh okey, kita bercakap tentang demokrasi. Baca semua benda. Tapi bila sampai pada Quran, jangan baca. Aneh mereka nak baca semua benda. Atas makna hobi membaca, minat membaca. Tapi bila sampai giliran Quran, oh ni tak boleh baca. Yang ni tak boleh. Yang lain semua baca. Sejarah Rom, sejarah Romawi, sejarah Parsi, sejarah manusia zaman lama, Paleolitik, Mesolitik. Sejarah mereka tak faham pun, bahasa tak ada tulisan. Macam bahasa Firaun tak faham apa. Buat apa faham lah. Menggunakan gambar tadi, buat faham. Itu study itu. Tapi bila Quran yang jelas ini, tak nak baca. Sebab itu Allah sebut, balil ladzina kafaru yukadzibun. Dan orang kafir, perangai kamu sentiasa tak nak percaya. Bukan nak baca dulu, tak nak percaya. Kan disebut dalam ayat yang lain, bila dibaca Quran tutup telinga, tak nak dengar. Muka mereka berubah nak marah. Tak, asas kita tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Dia suruh baca. Bacalah. Tengoklah kebaikan dia. Kamu boleh kaji semua bahasa yang kamu tak faham pun kamu kaji. Yang saya kata bahasa-bahasa tulisan zaman dulu pun kamu cuba faham. Bahasa-bahasa yang tak ada bentuk pun kamu cuba faham. Sungguh. Atas nama R&D, research.
Tapi bila sampai Quran, tak betul. Tak percaya. Cuba kaji dulu. Cuba lihat kehebatan, keindahan Al-Quran. Cuba kaji segala syariat Al-Quran. Cuba kaji tentang kehebatan solat, kehebatan puasa, kehebatan zakat. Cuba kaji kehebatan syariat-syariat yang lain. Pasti ada kebaikannya. Dan semua perkara yang diajar dalam Islam. Sebab Islam ajar benda yang global, dia bukan ajar ritual. Bukan ajar mazmur, jampi serapah. Islam ajar kehidupan. Sebab itu Rasulullah SAW ajar pada kita, kalau angin datang macam mana? Kita nak menghadapi angin hujan datang macam mana? Kan ia berkaitan kehidupan kita. Kalau kita naik kapal nak baca doa apa? Kalau kita naik kenderaan nak baca doa apa? Kalau kenderaan kita tiba-tiba liar nak baca doa apa? Kalau ada gangguan nak baca doa apa? Kan ia kehidupan. Tidak tuan-tuan baca tentang kehidupan Nabi SAW. Melainkan ia adalah dalam proses Rasulullah bermuamalah dengan seluruh makhluk termasuk alam. Nabi ni dia bermuamalah dengan seluruh makhluk termasuk alam. Macam mana Rasulullah berinteraksi dengan manusia, dengan jin, dengan kafir, dengan beriman, dengan perempuan, dengan laki-laki, dengan orang tua, dengan orang muda, dengan masyarakat, dengan negara, dalam perang, dalam aman, dalam huru-hara, dalam musibah, dalam kegembiraan, dalam taniah, dalam takziah, dan jaga, dalam hidup, dalam mati. Ini kehidupan kita yang satu pun tak terkecuali mereka Rasulullah menerangkannya. Tapi jenis orang kafir, balil ladzina kafaru yukadzibun, tak nak percaya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui kejahatan yang tersimpan dalam hatinya. Sebenarnya ada benda dalam hati mereka tak puas hati yang mereka tak percaya. Mereka tak nak percaya hari kiamat. Mereka tak nak percaya hari kebangkitan. Sama ada hasad mereka kepada Rasulullah. Hasad. Yang ada dalam hati mereka sebab, tuan-tuan, bila orang tu tak nak percaya kita cakap, mesti ada sesuatu dalam diri dia. Yang dia sebab mendorong dia tak nak percaya. Wa imma dia ni hasad. Wa imma dia takut kalau percaya akan hilanglah kebaikan untuk dia. Akan hilanglah manfaat untuk dia. Pangkat untuk dia. Kuasa untuk dia. Ataupun kan nak tunjuk ego dia dan sombong dia. Kan dia nak ikut nenek moyang dia. Contoh orang bila kita cakap satu, dia tu kata, saya tak percaya. Tanpa dia nak kaji terlebih dahulu, dia ada sesuatu dalam diri dia. Saya ni cakap tak habis lagi. Awak dah kata tak percaya. Saya rasa ni dalam hati awak ni ada sesuatu. Wak Imam awak nak mahu saya tak habis lagi? Wak Imam awak dengki kat saya? Wak Imam kan awak ego dengan pandangan awak? Wak Imam kan awak takut awak kehilangan sesuatu bila awak percaya? Tapi bila saya katakan orang ni, dia dengar tak habis lagi. Tiba-tiba terus terpacur kat mulut dia, tak percaya, saya tak percaya. Apa sebab tak percaya? Maka Allah sebut, bima yu'un, dalam hati mereka. Ada sesuatu dalam hati mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala, saya sudah menyebut watak orang kafir kenapa tak nak percaya ni. Fabashiruhum, maka berikan khabar gembira kepada mereka secara sinis, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Biarlah alasan apa pun, dalam hati kamu terkandung apa pun, ingat kesudahan kamu azab yang pedih. Dia tak nak percaya. Dia tak nak dengar dengan betul. Bahkan kamu ada agenda-agenda buruk dalam hati kamu. Tapi kami nak beritahu kamu. Kamu tak nak percaya? Azab yang pedih menanti kamu. Ada azab yang pedih. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Bila Allah sebut mengancam ancaman, seolah-olah macam tak ada jalan keluar. Setiap kali Allah sebut ancaman, Allah sebut azab, Allah akan sebut pengecualian. Nak beritahu rahmat Allah itu begitu cepat berbanding azab. Sebagaimana disebut dalam hadis kursi, sebagaimana disebut dalam hadis yang banyak, bahawa rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Allah boleh sebut neraka, azab, Allah tetap beri satu laluan keluar yang cepat. Illal ladzina amanu, melainkan kalau kamu beriman. Melainkan orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan iman ini bukan dakwa-dakwi. Al-iman laisa bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman ini bukan bicara mulut, bukan hiasan zahir, tapi kepercayaan dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Sebab itu Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang beriman dan beramal soleh, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tak pernah habis. Tentang kita dah sebut tadi pada mukadimah, orang beriman, keistimewaan mereka, pahala mereka tak habis. Kerana apa? Yang pertama,
orang-orang yang hidup masih mendoakan kepada orang beriman yang mati. Maka ia menjadi salah satu rukun khutbah Jumaat. Dan menjadi rukun dalam khutbah-khutbah yang lain. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat. Dan akan tercatat dalam ayat Al-Quran, watak orang beriman mendoakan saudara mereka yang mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang masih hidup berdoa kepada saudara mereka yang sudah mati, ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa saudara kami yang telah mendahului kami. Jangan jadikan apa-apa permusuhan antara hati kami. Engkau pengampun, engkau penyayang. Dan yang ketiga, kerana siapa yang mendoakan kepada orang beriman dan yang hidup atau yang mati, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala mengikut kepala orang beriman yang ada. Maksudnya, kalau tuan-tuan doa macam ni, ya Allah ampunkan dosa sekalian orang beriman yang hidup atau mati. Berapa bilion orang beriman? Semua bilion dari pahala kita dapat. Iaitu gesaan mendoakan kepada semua orang beriman. Kan itu orang beriman pahala dia tak habis. Itu belum cerita anak-anak dia yang soleh. Maka pahala dia tak habis. Itu belum cerita perbuatan-perbuatannya yang berbaki. Yang ada di dunia. Berupa sedekah jariah. Atau ilmu dia. Atau apa saja manfaat yang ditinggalkan. Maka dia mendapat pahala yang betul. Sebab itu orang beriman. Pahalanya tidak pernah putus. Dengan pelbagai cara yang kita sebut tadi sebagai contoh. Sebahagian contoh. Bukan semua. Termasuk saya katakan doa yang menjadi syarat yang dibaca dalam khutbah Jumaat. Siapa pun doa, kita pun amin. Maka sekalian orang beriman yang hidup dan mati dapat pahala. Dan yang mati itulah kita. Atau nenek moyang kita dan siapa sahaja. Maka itu gambaran keuntungan, keberuntungan orang-orang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.